Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman laporan utama dalam segmen esensi. Pengasas kumpulan KK Supermart memohon ampun dan maaf kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan seluruh umat Islam berhubung isu stalking tertera kalimah Allah. Ia dinyatakan pada sesi menghadap Seri Paduka di Istana Negara. Sultan Ibrahim menitahkan semua pihak lebih berhati-hati terhadap produk yang dijual, khususnya barangan import, bagi mengelakkan insiden sama berulang. Seri Paduka turut menegaskan agar setiada lagi pihak yang mengambil kesempatan ke atas perkara ini, termasuk menghasut rakyat. Perdana Menteri mengarahkan semua menteri turun padang meninjau isu harga dan kuantiti barangan di pasaran. Ia berikutan maklum balas yang diterima beliau daripada beberapa siri program yang dihadiri. Menurut Menteri Komunikasi yang juga jurucakap kerajaan, arahan tersebut dibuat Perdana Menteri pada mesyuarat Kabinet hari ini. Bantuan sumbangan tunai rahmah STR Fasa 2 yang dikreditkan bermula hari ini melegakan rakyat menjelang sambutan Aidilfitri. Media melaporkan sejumlah 8.4 juta rakyat bakal menerima bayaran STR Fasa 2 ketika ini. Perdana Menteri berkata peruntukan STR Fasa 2 kali ini meningkat sebanyak 20%. Ia melibatkan implikasi kewangan berjumlah 1.5 bilion ringgit berbanding 1.26 bilion ringgit pada tahun lepas. Kementerian Pendidikan merancang untuk memperluas pusat permata kurnia ke seluruh negara. Timbalan Menteri Pendidikan berkata ia untuk memastikan lebih ramai kanak-kanak autism menerima intervensi dan pendidikan awal. Setakat ini, pusat permata kurnia telah diwujudkan di Kuala Lumpur dan Putrajaya, manakala dua lagi telah dilulus untuk pembinaan di Kedah dan Perlis. Pelakon, pengacara dan pelawak veteran negara Jaafar On Awang meninggal dunia 11.30 pagi tadi. Allahyarham, 73 tahun, meninggal dunia ketika menjalani rawatan di Hospital Sultan Idris Shah Serdang. Kemarin beliau dimasukkan ke zon kritikal akibat pendarahan semasa membuang air besar. 6,962 naskah Al-Quran tiada perakuan dan 12,767 bahan Al-Quran dianggar bernilai 2.8 juta ringgit dirampas bahagian penguatkuasaan dan kawalan KDN. Rampas dibuat menerusi mulia di seluruh negara sepanjang Mac lalu. Operasi turut menahan 164 individu tempatan kerana menyalahi Akta Pencetakan Teks Al-Quran 986 pindaan 2023. Pengurusi SPANCO Sedia Berhad didakwa di Mahkamah Session di Mahkamah hari ini. Beliau dituduh menipu Kementerian Kewangan MOF untuk mendapatkan kontrak urus kenderaan kerajaan bernilai 3.9 bilion ringgit. Bagaimanapun, tertuduh berusia 83 tahun yang hadir ke mahkamah bertongkat mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan. Kastam Kelantan merampas 960,000 batang rokok seludup melibatkan anggaran cukai lebih RM664,000 di Jalan Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru. Kesemua rokok berkenaan dipercayai diseludup di negara jiran untuk pasaran tempatan dan berkemungkinan sebagai bekalan Hari Raya Aidilfitri. Kes disiasat di bawah Seksyen 135-1-D Akta Kastam 1967. 136 tahanan Depo Imigresen Tanah Merah dihantar pulang ke negara masing-masing hari ini. Penerbangan melibatkan beberapa destinasi, antaranya Istanbul, Phnom Penh, Dhaka dan Delhi. Pengarah JIM Kelantan memaklumkan tahanan warga asing terbabit terdiri 119 lelaki, 13 wanita, seorang kanak-kanak lelaki dan 4 kanak-kanak perempuan. Seorang pengawal keselamatan mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Muar atas 3 tuduhan ambang seksual terhadap anak perempuannya. Tertuduh didakwa menyentuh dada dan mencium mulut anak keduanya yang berusia 14 tahun bagi maksud seksual. 6 Mei depan ditetapkan sebagai tarikh sebut semula kes. Di Pulau Pinang, seorang ahli peniaga mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Butterworth atas tuduhan menipu. Tertuduh didakwa menipu seorang lelaki berhubung projek pelaburan perumahan tidak wujud melibatkan kerugian RM580,000. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM56,000 dengan seorang penjamin dan kes disebut semula 26 Julai depan.
Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan kerjasama PDRM berjaya menumpaskan kegiatan swinger dalam talian. 3 suspek yang berusia 39 hingga 50 tahun bertindak sebagai pentadbir bagi kumpulan swinger berkenaan didapati menjual bahan lucah bagi meraih keuntungan. Kes disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 Akta 588. Seorang pemungut barangan terpakai mengaku tidak bersalah atas tuduhan memberi rasuah RM500 kepada seorang pembantu penguatkuasa MBIP tahun lalu. Pengakuan dibuat Lee Swee Huat, 55 tahun di Mahkamah Session Johor Bahru. Ia sebagai dorongan untuk tidak mengambil tindakan undang-undang ke atas syarikatnya. Sebutan semula kes 5 Mei depan. Kementerian Komunikasi akan mengadakan pertemuan bersama Meta Platforms Inc. minggu depan bagi membincangkan isu keselamatan dalam talian. Menterinya berkata perbincangan tertumpu trend penyalahgunaan platform media sosial untuk menyebar maklumat palsu. Perbincangan juga menyentuh mekanisme ketat bagi menghalang kanak-kanak bawah 13 tahun membuka akaun sosial. Unit Transformasi Masyarakat India Mitra ditempatkan semula di bawah Jabatan Perdana Menteri. Menurut Menteri Komunikasi, perkara tersebut diputuskan dalam mesyuarat Kabinet hari ini dan telah dipersetujui Perdana Menteri. Tarikh Mitra kembali di Jabatan Perdana Menteri pula akan dimaklumkan kelak. Kerajaan Kelantan mengisytiharkan 9 April sebagai cuti peristiwa. Menteri Besar berkata cuti berkenaan bagi membolehkan rakyat melakukan persiapan menyambut Aidilfitri. Turut diumum bantuan khas Aidilfitri RM500 kepada penjawat awam negeri. Perak berpotensi sebagai hub penanaman bawang merah negara menerusi projek pembangunan tanaman bawang di ladang Pikam Sungkai. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, projek berkenaan mampu mengeluarkan hasil sehingga 6 tan metrik setiap hektar. Projek tersebut bakal diperluas ke daerah lain di negeri itu. Syarikat Pengendali Air Johor Runhill SAJ diminta melakukan persiapan menangani isu kekurangan bekalan air di beberapa daerah. Menteri Besar memaklumkan ia susulan cuaca panas sejak Mac yang mengakibatkan penurunan paras air di empangan dan tangki. Runhill SAJ juga bersiap siaga melaksanakan Ops Aidilfitri 2024 bermula hari ini hingga 17 April depan. Selangor memeterai usaha sama dengan DOSM melibatkan perkongsian data rakyat pada sistem padu. Menteri Besarnya menyatakan ia membabitkan 3.7 juta rakyat Selangor yang berdaftar melalui aplikasi Langkah Masuk dengan Selamat Selangkah. Ini termasuk 66,216 penerima bantuan negeri. Kedah akan bekerjasama dengan Persatuan Agensi Pelancongan Malaysia MATA bagi mempromosikan Tahun Melawat Kedah TMK 2025. Ia termasuk menyertai Expo Pelancongan dan Perdagangan Islam Asia ITEX 2024 pada 23 hingga 25 Ogos depan. TMK 2025 dijangka memperoleh banyak manfaat daripada kerjasama itu sejajar peranan ITEX sebagai platform utama untuk pelancongan dan perdagangan Islam. Fakulti Kecerdasan Buatan AI di Universiti Teknologi Malaysia akan dirasmikan Perdana Menteri 3 Mei ini. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi, sebanyak 20 juta ringgit diperuntuk kerajaan bagi penubuhan fakulti berkenaan. Penubuhannya selari perkembangan teknologi, khususnya AI. Hubungan antara Malaysia dan Republik Kyrgyz diharap lebih akrab pada masa hadapan. Menurut Perdana Menteri, banyak peluang terbuka untuk diteroka dalam hubungan kedua-dua negara itu. Ia terutama dalam memperkukuh hubungan dagangan dan pelaburan dua hala. Datuk Seri Anwar menerima jemputan Presiden Republik Kyrgyz untuk melawat negara itu pada Mei. Kerajaan Malaysia disenaraikan sebagai penerbit bond utama keseluruhan oleh Bond Pricing Agency Malaysia Sendirian Berhad BPAM. Menerusi laporannya, agensi itu memaklumkan sejumlah 50 bilion diterbitkan bagi suku pertama 2024. Kerajaan juga menerbitkan bond paling utama diniagakan bagi tempoh sama bernilai RM221.38 bilion.
Inovasi, kepakaran dan keupayaan terkini industri rel Malaysia akan diketengahkan pada penganjuran InnoTrans 2024. Pameran perdagangan terkemuka teknologi pengangkutan itu dijadual berlangsung 24 hingga 27 September di Berlin, Jerman. Menurut Madrid, sektor kereta api Jerman memberi peluang besar kepada firma tempatan khususnya dalam pembekalan kuasa, teknologi isyarat dan landasan. Malaysia Airlines dan syarikat penerbangan terkemuka India, IndiGo, memeterai MOU perkongsian kod dan perjanjian kerjasama. Perjanjian itu membolehkan Malaysia Airlines mengukuhkan kesaling hubungan ke India menerusi penerbangan kendalian IndiGo. Manakala IndiGo berupaya meneroka lebih banyak destinasi Asia Tenggara melalui rangkaian Malaysia Airlines. Lebih 35,000 ketua isi rumah berpendapatan rendah disasar menerima perlindungan takaful hayat percuma tahun ini. Inisiatif Makro Takaful Jariah oleh Prudential BSN Takaful Berhad itu disediakan bagi tempoh setahun dengan nilai perlindungan sehingga RM10,000. Sehingga Mac lalu, lebih 8,000 telah menerima manfaat inisiatif itu. Tekun mengumumkan peruntukan tambahan RM30 juta menerusi skim pembiayaan pemerkasaan skim pembangunan usahawan masyarakat India Spumi Goes Big. Skim berkenaan dijangka memanfaatkan lebih 2,000 usahawan. Tambahan dana itu menjadikan keseluruhan peruntukan untuk usahawan India berjumlah RM60 juta. Pembangunan tanam industri Pinta NCT, simbol Taman Perindustrian Terurus pertama negara. Ia melibatkan nilai pembangunan kasar mencecah RM10 bilion. Menurut Menteri Besar Selangor, konsep AI dan internet kebendaan akan mengoptimumkan kecekapan tenaga serta aktiviti industri hijau di taman itu. Pelaksanaan sistem berkenaan bakal menjadi pemangkin misi Net Zero 2050. Seorang maut dan lebih 50 cedera akibat gempa bumi kuat melanda pantai timur Taiwan awal pagi tadi. Gempa bumi berukuran 7.3 magnitud itu melanda pantai daerah Huilien. Ia disusuli lebih 11 gegaran. Beberapa bangunan terjejas dengan sebahagiannya musnah serta bekalan elektrik di beberapa kawasan terputus. Sementara itu, tiada rakyat Malaysia terjejas akibat gempa bumi kuat melanda Huilien. Wisma Putra memaklumkan Pusat Persahabatan dan Perdagangan Malaysia di Taipei sedang memantau perkembangan gempa bumi tersebut. Rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan berwaspada dan mengikuti arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa tempatan. Susulan serangan rejim Israel yang menyasarkan pejabat konsulat Iran di Damsyik, Syria baru-baru ini, Presiden Iran berikrar akan membalas dendam atas serangan berkenaan yang mengorbankan 2 jeneral dan 5 penasihat tenteranya. Sementara itu, Amerika Syarikat pula menafikan penglibatannya dalam serangan tersebut. Presiden Amerika Syarikat Joe Biden berang atas pembunuhan 7 sukarelawan World Central Kitchen yang turut mengorbankan seorang rakyatnya. Biden menegaskan siasatan segera perlu dilakukan Israel dengan accountability dan hasilnya perlu diumum secara terbuka. Biden bagaimanapun tidak menyebut Israel sebagai dalang serangan terbabit. Angka kematian dalam kebakaran di sebuah kelab malam di Istanbul semalam meningkat kepada 29 orang. Pejabat Gamandan berkata kebakaran berlaku semasa kerja pengubahsuaian di sebuah kelab malam di ruang bawah tanah bangunan 16 tingkat di daerah Besiktas bandar itu. Menteri Kehakiman Istanbul mengumumkan waran penahanan telah dikeluarkan untuk 5 suspek termasuk 4 pengurus dan penyelia pengubahsuaian kelab terbabit. Sekian Kanta 744 dari Sungai ke Segara, Palestin pasti merdeka. RTM, teman setia anda.